Berdasar pada apa yang kita dah kaji dan kita buat kajian tentang tajuk masalah capal ni sendiri. Pertama, bagi rujukan daripada hadis ke daripada asar yang sahih, tidak ada sebarang dalil yang sahih berkenaan dengan apa dia bentuk capal Nabi SAW. Cuma yang timbul tajuk dalam yang sering tersebar ni, macam disebut oleh seorang ustaz ni, ada gambar kita tengok ustaz ni. Ustaz ni dia terangkan, dia kata benda tu berkaitan dengan tajuk karangan seorang pengarang bernama Ibnu Asakir. Tapi buku yang dia sebut tu sebenarnya bukan Ibnu Asakir Sahibul Tarikh. Bukan Tarikh Dimash, bukan Ibnu Asakir itu. Tapi Ibnu Asakir yang tak terkenal, Abu Yaman Ibnu Asakir, yang mati tahun 687. 87. Jadi dia bukan Ibnu Asakir yang sama. Kemudian pula daripada tulisan Ibnu Asakir tadi, kalau betul pun dikumpulkan, Ibnu Asakir tu kumpulkan hadis-hadis Nabi punya pakaian, punya rupa, bentuk sebagainya. Tapi yang disebut dalam buku yang dia kata tu, yang disebut oleh dia tu, bahkan dia kata dia ada buku, dia kata dia cuma sebut, dia tak sebut lakaran, dia cuma sebut sifat, melafaz hadis tu, lafaz ini maktutat ini manuskrip buku yang diorang jadikan rujukan untuk kata ini capal Nabi atau bukan capal Nabi. Ini rujukan dia. Tapi buku ni sebenarnya dengan rajah yang ada, ni macam ni, rajah ni, ini bukan dikarang oleh Abu Yaman Ibnu Asakir. Bahkan dikarang oleh seorang lelaki bernama dia daripada tarekat Qadiriyah, seorang lelaki bernama Ahmad Al-Qadiri. Ahmad Al-Qadiri dekat Qadiriyah yang mati 1037. Maksud dia Ahmad Al-Qadiri yang lukis gambar capal Nabi ni, yang gue kata raja-raja ni, dia kata raja-raja apa capal Nabi ni, dia mati 1037. Sedangkan Ibnu Asakir yang didakwa oleh ustaz tersebut, dia mati tahun 687 Hijrah. Jadi memang dia bukan bersedaman pun, tak ada kaitan. Jarak di antara dua mereka tadi, mati yang ini kecuali kawan seorang tu harga umur dia berapa ratus tahun lah. Kan 687, kemudian tahun 67 dia hidup lah, kemudian tahun 1037 baru dia mati. 400 tahun lebih tu. Kan, kita kata ini mustahil. Dia memang bukan mustahil lagi, tapi memang ia adalah telahan semata-mata. Maksud dia ini banyak sebenarnya kita lihat orang ramai kaitkan tajuk masalah capal Nabi. Saya ingat dia pernah ada temu bual. Dia buat kepada Syed Najib Al-Atas ke? Kata saya. Dia kata benda tersebut diilhamkan berdasar mimpi, bukan berdasar kepada fakta. Bahkan cuma macam tadi sebut dekat muzium di Turki. Dia kata Datuk Kapi ada gambar rajah capal Nabi SAW. Kita kena tahu bahawa benda-benda tersebut yang pada di Turki, Osmaniyah Turki dahulu, muncul selepas kerajaan Osmaniyah. Memang kerajaan Osmaniyah Turki dia ada sikit kecenderungan kepada barang-barang berkat-berkat ni. Tongkat Nabi, jubah Nabi, mana tak pernah muncul sebelum tu. Dan kita tahu para sahabat Nabi SAW memang ada barang daripada Nabi SAW, tapi semua mereka lepas mereka mati, mereka bawa mati. Tanam bersama dengan janggut Nabi dan sebagainya. Dia tak tinggalkan. Sebab tu benda tu berkenaan berhenti. Pada zaman para tabi'in, tabi'in, zaman Imam Ahmad contohnya. Memang dia dapat tahu kalau betul orang dipercayai, orang tu pegang sesuatu daripada Nabi SAW, daripada peralatan Nabi SAW. Diorang datang sibuk nak pegang dan sebagainya. Pegang benda Nabi pegang. Memang kita kata benda berkenaan adalah di antara benda para sahabat, para tabi'in sendiri kejar. Bertabaruk dengan Nabi SAW, kita tahu bahawa ia adalah benda yang tidak diingkari oleh mana-mana para ulama. Tapi problem dia sekarang ni, kebenaran itu capal Nabi atau kebenaran itu rajah capal Nabi. Itu masalah dia. Jadi daripada kita macam dalam perkara ni, lebih jelas bila kita tahu bahawa yang satu yang benar, Nabi SAW kata ittiba' kepada baginda punya arahan atau suruhan itu lebih mendekatkan kepada Allah Ta'ala, patut ditumpukan oleh masyarakat berbanding dengan benda tak pasti. Sibuk beratur nak cium tapak kaki Nabi lah, cium janggut Nabi dan sebagainya, yang kita tahu benda berkenaan datang mana. Bahkan ada seorang dulu yang salah seorang Dr. Khalifah, dia kata salah seorang orang di Emirates, kononnya ada rambut Nabi SAW. Dia sebenarnya dia problem juga, pasal dia punya masalah juga, pasal dia pernah menaja sebuah buku untuk ditulis tahun 99 dulu. Dia taja sebuah buku untuk kesan Nabi SAW. Dia beri duit pada seorang guru tarekat untuk kumpulkan. So dia kaji. Tapi dalam buku tersebut tahun 99 tidak ada rambut Nabi yang pada dia. Rambut Nabi pada dia tu tahun 2000 lebih, 2004, 2005 baru keluar. So sebelum tu duduk mana?
Ini soalan yang tanya sebab sekarang ni dia tengah buat projek masjid rambut Nabi dekat wilayah India. Dia nak buat masjid rambut Nabi. So semuanya benda ni sebenarnya mencari keuntungan. Kadang-kadang setengah mereka ni pergi jumpa sultan negeri tertentu, raja negeri tertentu, pemimpin negeri tertentu dan kata ini kami ada barang Nabi. Jadi dia orang pun bayar. Kononnya dapatkan keberkatan dan sebagainya, mereka rasa nak kekalkan kerajaan dan sebagainya. Jadi macam tu. Itu yang lebih benar lah. Jadi kalau dia kata ikut pada rajah tersebut yang mereka pakai sekarang ni, yang hanya tercatat yang tu je. Yang mana ia dibuat oleh 1037 seorang lelaki Ahmad Al-Qadiri daripada tarekat Qadiriyah yang bukan daripada orang zaman Nabi SAW untuk mengetahui rupa ucapan Nabi macam mana. Dan kalau dia kata dia tahu berdasar pada apa Tok Kapi dan sebagainya, maka kita kena faham bahawa apa yang dikumpulkan pada zaman kerajaan Osmaniyah Turki tadi, kesemuanya tidak dapat dipastikan kesahihan bentuk rupa barang tersebut. Dan tidak ada apa tabarruk dengan cara tersebut. Wallahu a'lam.